A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu rasulihil amin wa 'ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, La hawla wa la quwwata illa billahil aliyul azim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya. So, terima kasih. Antara orang yang pertama menyapa tabat, Lina Mukmin, ya. Kasimah Wahab, Zawiyah Dumiri, 3 perempuan. Hazlinda Harun, 4. Nadira Jahan. Yang kelima keenam baru Kefli Zulkifli, terima kasih orang lelaki pertama. Rahimah Daud, Zalita Zakaria, Aida Ja'far, Faizril, ya, Faizil Yusuf, Azizah Malik, Joha Joib, baru 2 lelaki. Alam Ahmad 3, Wafa Nurul, Salma Zakaria, Rahimah Daud, Masya Allah. Muhammad Aizuddin Bakhtiar, terima kasih. Aniza Ishaq, Jeffrey Jami'an, Hafizatul Suhaila, Rabia Mazlan, Non Reha Basuni, Cikgu Mokhtaruddin, terima kasih Cikgu. Cikgu Mokhtar ni, ya, kita baru iklankan 2 webinar, dua-dua dia dah register, melampau betul Cikgu ni. Terima kasih Cikgu. Kali ke-8, ke-9, ke-10. Dahsyat Cikgu ni, ya. Terima kasih Cikgu Mokhtaruddin, Lahadatul Abdul Rahim Abdul Latif. Oh, sahabat saya dari Singapura. Terima kasih Tuan Haji Tok Haji Rahim, ya. Ismail Osman, Mardiana, Maizani Bahari, Muhammad Rajis, ya. Muhammad Rajis Haji Muhid, Fauzana, ni geng-geng Jawa kot. Fauzana Abu Bakar, Kamisah Rasman, Jawa juga kot. Norijah Jimih, Hamidah Wan, Salasia'ah, Puan Hajah Zainun daripada Singapura, ya. Yang orang Canberra Singapura pun dah hadir, terima kasih. Liza Sariman, Nurul Hidayu Saleh, Nazri Sakiman, geng Jawa juga. Betty Montana, itu bukan Jawa lah. Salma Zakaria, Siti, kenapa sibuk-sibuk Jawa tak? Kita Jawa, cari geng lah. Siti Loving, Maisyah Salmi, Zunaidah Zakaria, Roswita Ismail, Wak Sungkai, Kabari. Mungkin Jawa lah Wak Sungkai ni, ya. Rafidah Hasan, Jumadi, walah Jumadi patutnya Jawa lah kalau tak Banjar Bugis, ya. Hajah Juwanis, Aisyah Humairah, Cikgu Mukhtar tadi, terima kasih. Ya, jom like dan share supaya ramai sahabat dapat masuk dalam Raudatul Jannah, dalam Taman Syurga, ya, Majlis Ilmu, ya. Mak Fuad, Cik Nun Abu Bakar, Nur Aziz Azliha, Intan Mazlina Husin, Fuhad Aziz, Zaliha Awang, Syaridana, ya. Syaridin, Siti Maryam Jemain, Nasri Sakiman, Sakiman pula. Anak Sakiman, ya geng aku lah. Halidah Hamid, Kalsum Umar, Nur Syatira, Cikgu tadi, Cikgu Mukhtar, Azli Zadin, Cik Yan, Cik Rin Bling Bling, ada Cik Rin, lama tak nampak Cik Rin, ya. Hamidah Hamzah, Maizura Kamarudin, Leni Nadira, Sa'diah Saleh, ya. Sa'diah Sakih, Nur Lela, Nur Hayati, Rosna Ros, Nur Hudayu Saleh dah sebut tadi. Dekla Abdullah, Jumina binti Juno. Kompom lah ni. Mesti. Oh tidak, dia dah ada Kota Belud. Jumina, nama Jawa tapi mungkin tak tahu lah sebab dia orang Kota Belud ni. So Jumina Juno, Hamidah Hamzah, MFJ Fidah Rocky punya geng pula. Anissa Yida, Siti Syamsiah, Hamidah Hamzah, Azlina, Azila Rahim, Pangeran Norma, ya, Sapiah Umi, Rafidah Osman, Mami Debab. Mami Debab. Dia panggil nama dia tu, bukan Tok Abang, ya. Kalsom Oma, Anida Ilyas, Khatijah Harun, Wati Yazid. Bagus juga mata Tok Abang, makin terang ni. Nurhaza Awang, Junida Yaya, Arniza Tulka, ya, Harimah Daud. Terima kasih like dan share. Leni Nadira, Nita Azmi, Maisyah Salmi. Okay, 351 people in the class. Wow, yeah, that is good.
dalam masa 4 minit ya. Syukur alhamdulillah ya, Tok Abah makin sihat ya. Daripada minus stroke, terus doakan Tok Abah ya. Tok Abah pun adalah exercise muka, doa-doa, makan ubat yang munasabah ya. Dan yang penting doa daripada keluarga dan para sahabat. Ya, ada jugalah ahli keluarga Tok Abah yang diuji dengan wabak yang ada sekarang ni, tapi kita berdoa agar semuanya selamat ya, insya-Allah. Sebab Allah turunkan sakit, Allah turunkan ubat. Cuma kadang belum jodoh ya, belum jodoh ya. So keep on learning. Dan kita kena, itu dia kata anak Tok Abah yang nombor 2 Muhammad Syakir, kadang-kadang virus tu ada kesan, kuman tu ada kesan, tapi kadang kita punya immunity diri yang lemah. Sebab risau, sebab takut, sebab tak kisah, sebab jahil ya. Dia kata ambil vaksin macam pakai baju besi. Wah, bagus dia punya tamsil ya, pakai baju besi. Tapi yang pakai baju besi tu lemah. Ya. Tak ada semangat, tak kisah ya. Dia pakai baju besi tapi dirinya tak kisah. Agak-agak load tak kuman tu datang. Jadi kadang-kadang baju besi tu yang memberati badannya. Sampai dia tak terdaya nak buat. Ini mungkin yang berlaku pada Tok Abah kepada anda ya. So kita sama-sama doakan Fazidah Didang, terima kasih. Dizes Iman ya, Nani KJ, Nur Juliana, Nur Azura, Badrul Hisham, terima kasih. Cik Yan, Maisya Salmi dah sebut tadi, Maria Hazrina ya, Faharia Osman ya, dan sahabat-sahabat kita lain. Amin ya. 405 people in class, please like and share dan teruskan ya, mudah-mudahan. Dan seperti biasa Tok Abah kena berlaku adil. Program kita pagi ni, FB Live kita ditaja yang dibawakan oleh Premium Chocolate. Minuman lazat yang berkhasiat. Memang lazat. Ya, ramai dah mencuba dan antara sahabat-sahabat Tok Abah di luar sana, dan mereka mengesahkan memang sedap. Ianya akan buat kita kenyang insya-Allah dalam masa 6 hingga 8 jam kenyang. Jadi kurang ambil input ya, dan kita lawas buang air besar. Tapi yang paling penting dengan memulakan minum Premium Chocolate, kita buat perubahan positif. Dia jadi precursor, jadi titik perubahan, jadi mental trigger untuk jaga diet, jaga exercise, jaga fikiran, jaga perangai. Jadi just because of one small change ya, memulakan dengan minum Chocolate Premium ni, anda akan bertambah positif, bertambah mengamalkan amalan hidup sehat. Itu akan memberi rentetan positif. Mudah-mudahan selamat dunia dan topik kita pagi ni, ini dia. Ya, jom perkasa keutuhan emosi. Sebab kadang-kadang is our emotional balance, emotional strength that influences our performance ya, semuanya. Dan selalu Tok Abah sebut pada semua orang, pada sahabat, pada anak-anak, perkasa emosi untuk kata orang tu lebih bahagia and then berjasa, insya-Allah berjaya. Kita kena perkasa emosi untuk bahagia. Sebab orang bahagia, orang happy, orang ceria can produce your best. When you are happy, kata pakar-pakar psikologi, bukan Tok Abah memang bidang psikologi. When you are happy, you can produce your best. Tengok mulut masih sikit sengit, jadi bercakap ya makin sedap lah, makin berdu. Hanidiu ya, Abdul Rahim Abdullah, terima kasih. Hajar Zali ya, Nur Azura ni okey lah, masih boleh menyanyi, masih okey lah tu ya, dan bertambah baik, syukur alhamdulillah ya. Adinda Pito, Sharifah Aziza ya, Catherine Cathy, subhanallah ya, terima kasih. Mazna Tumiran, geng Tumiran pula, geng saya ya, Nurlinda Mat Ari dan sahabat-sahabat yang lainnya, Lita Valita. Baik, so please like dan share. Program kita pagi ini dibawa oleh Premium Chocolate. Ada kat konten pin kat atas tu ada link untuk dapatkannya. Memang lazat. Yang paling penting apa? It will spur you to change. Bukan benda ni yang buatkan awak terus jadi handsome ke apa, tak. Tapi rentetan tindakan-tindakan yang positif. Amalan hidup sehat dan Premium Chocolate, Tok Abah harap akan jadi mental trigger, mental precursor ya, pemangkin untuk anda berubah dan emosi makin mantap. Dan Tok Abah pernah sebut ya, zikir itu ibarat pakai baju besi. Tapi kalau pakai baju besi tapi badannya lemah, tak berapa banyak faedah juga. Tak boleh bergerak pun, lemah ya. Sebab baju besi makin berat tau. You know what I mean? Syarul Nizam, terima kasih. Rahmat ya. Lepas tu Nurlia, Salwani Suhaimi ya, Nur Izwan, Nurlinda Mat Ari, Zailani Daud, Rahmah Kasim, Fauziah Maknayan. Oh, lama tak jumpa ni Maknayan. Ni top fan kita juga.
tapi tak perasan ya, Fazli Ahmad Nayan dan sahabat-sahabat yang lainnya. 481 like dan share so that we can get 1K today. Mudah-mudahan. Today is Wednesday. Tok Abah hari ni ada 2-3 program. Tok Abah kena pakai baju dan pakai tie MCKK, old boy. Sebab kita alumni jadi kena pakai tie hari ni, dan Tok Abah akan pakai tie college hari ni untuk memperingatkan ya, dan nampakkan ukhuwah di kalangan alumni sahabat-sahabat yang beratus ribu satu negara, satu dunia. Zulaina Ana, Deka Syafika, Mardiana, Dia Ismail, Bibi Awin, ya, Murni Abdul Razak, Muhammad Raudhat. Kenapa sebut nama orang ni? Ramai yang sebut, ya Allah terima kasihnya sebut nama saya, bangga saya, bahagia saya. You make my day by mentioning my name. So if I mention your name you feel happy, why not? Zaharani, ya, Riftah Marjan, terima kasih. Rosidah Hashim, Intan Sumayah, ni orang yang selalu setia ya, mengingatkan kawan-kawannya untuk terus samanya. Fuza Nurdin, Cik Nurul, Jumikap, juru makeup ya, Fitra Abdul Hakim, Riftah Marjan tadi, Puan Intan Saleh, Nurhana Samin, Nurul Huda Yusalih dah sebut, Nur J Musa, Marina Muhammad. Okey, dah lebih 500. Let's continue. Ya, Tok Abah ya, selalu berdoa sejak muda lah, sejak Tok Abah perasan my true calling. Ya, kenapa Allah cipta Tok Abah? That was my question semasa Tok Abah di tahun-tahun terakhir di UPM sebagai seorang pensyarah. Tok Abah tanya dekan, ya, Prof, ya, agaknya kenapa Allah cipta saya ni, Prof, ya? Nak jadi pensyarah, mengajar student 1-2 subjek satu semester, mungkin 200-300 orang setahun, ya, menyelia 10-15 orang buat masters PhD, ya, membantu orang untuk dapat master dan sarjana dan PhD, ya, sesekali keluar kat TV, public program. Itu sajakah sebab Tuhan mencipta saya? Kita minta pandangan dekan kita lah, ketua kita, bos kita. Masa tu Profesor Sulaiman Yassin, sekarang Datuk lah ya, Datuk Sulaiman Yassin. Dia pandang Tok Abah, dia kata, well, itu terpulang pada awak lah. Mana saya tahu, ke mana kita tahu, kita tak tahu. Allah je yang tahu. Ya, kenapa Allah cipta awak? Sejak itulah Tok Abah tiap malam istikharah minta panduan. Kenapa Allah cipta saya? Untuk apa? Dan apakah aspek yang saya boleh memberi manfaat kepada seramai mungkin orang? Baru Tok Abah masa jumpa hadis, ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia orang yang paling banyak memberi manfaat pada orang lain. So Tok Abah cari, Tok Abah tak kaji, tengok diri, apakah kerja, apakah tugasan, apakah aktiviti yang buat Tok Abah paling bahagia, paling rasa bermakna hidup ini. Oh, dan Tok Abah masa tu dah mula counsel orang sikit-sikit. Dah bukan sikit, dah banyak lah dah. Dah ribu-ribu dah counsel masa tu. Masa tu umur Tok Abah sekitar 40, 41 ya, 41, 42. 41. So Tok Abah fikir, well, 40 years is a turning point. Rasulullah SAW diangkat jadi Rasul umur 40. Ya? So ini masa mungkin aku untuk mencari hakikat hidup. Kenapa Allah cipta saya? Tapi bila Tok Abah renung-renung, ramai orang yang datang kepada Tok Abah dengan masalah demi masalah. Tapi lepas keluar daripada bilik Tok Abah ataupun selepas daripada meja tempat kita berbincang, dia terus senyum lebar. Terima kasihlah Haji. Ramai panggil saya Haji masa tu. Ya, sebab baru 3-4 tahun haji, jadi excited lagi lah ya. Terima kasih Haji, dan Tok Abah paling suka orang panggil Tok Abah Haji. Bukan sebab dah sombong pergi Mekah, tapi sebab kena bertanggungjawab. Pak Haji, boleh nakal-nakal ke? Pak Haji, boleh gatai-gatai ke? Pak Haji, boleh nak buat tak senoh ke? Jadi Tok Abah akan rasa malu kalau, Ji, Kak Haji. Saya rasa, aku ni Pak Haji, oi. Aku ni Pak Haji. Kena jagalah. Bukan image diri. Jagalah hubungan aku dengan Allah, dengan manusia. Gitu. Ya, masa itulah saya baru tahu, oh mungkin Allah cipta saya untuk buat orang lain gembira. Jadi sebab orang lain selesai masalah, bukan saya selesaikan masalah orang, mana boleh. Yang punya diri dengan bantuan Allah. Allah pun tak akan bantu kita ubah nasib kita kalau kita tak ubah nasib sendiri. Tapi Tok Abah perhati, ya, 99% orang yang datang jumpa Tok Abah dengan masam muka, dengan menangis, dengan kurang ceria, dengan berkerut dahi, keluar beredar dari Tok Abah selepas setengah jam, 10 minit, setengah jam, 1 jam, mereka senyum. Terima kasihlah, lega saya. Marlene Sony, terima kasih, ya, sahabat dari Sarawaknya, ada sahabat Raja Abdullah, ya, Mokhtar Nur Ghazi, Umairah, terima kasih. Jo Aziz, Jo Aziz pun ada.
Jo Aziz ni yang handsome macam Tok Abah sebenarnya. Ya, dia kalau cakap, ya Allah, suara dia macam Tok Abah boleh, macam menteri boleh, macam PM boleh, melampau dia ni, bahaya dia. Yang baik-baik dengan Jo Aziz ni memang luar biasa. Halimah, Mak Sain, Muhammad Nur Ghazi, Lee RNJ, Nora, Nur Asma Zakaria. So sejak tu Tok Abah nampak mungkin itulah perkara yang boleh buat Tok Abah rasa bahagia, ya, rasa boleh berjasa, dan mungkin akhirnya mudah-mudahan berjaya lah dunia dan akhirat, mudah-mudahan, ya. So we are all work in progress. Success is always in progress. Success is always never complete. Kejayaan tidak pernah selesai. Jadi jangan kata aku sudah berjaya, tak boleh. Sebab hidup ini satu perjalanan sampai kita meninggal dunia. Jadi tak boleh stop. Success is a journey. Success is never ending. Success is never complete. Ya, success is always in construction. Ya, itu ya. So pembangunan diri adalah berterusan sampai mati. 610 orang. Please like and share. Ya. Oh ya, di samping kita punya penaja hari ni, di samping apa nama premium cokolate ialah Tok Abah akan buat 2 webinar. Yang ni yang Cikgu Muhtanuddin dah register semalam. Saya kata Masya Allah Cikgu, dah kali ke-9 ke-10 dia join, ya. Tok Abah akan buat pada 23 September, komunikasi dinamik di masa pandemik. Komunikasi dinamik. So oleh kerana Cikgu Muhtanuddin punya pasal, Tok Abah kena revamp my nota. Sebab Tok Abah tak nak Cikgu Muhtanuddin dapat benda yang sama, benda yang cerita yang sama, tip yang sama. Sebab cikgu ni, Allah, baguslah tu, ya. Sebab dia adalah, Tok Abah kena berubah. Kalau tak, saya pun boring, orang Cikgu Muhtanuddin boring, ini sama je. So mesti ada benda baru. Semuanya Tok Abah memang dah cari dan akan terus cari lagi sampai ke 23 September, ya. Komunikasi dinamik di masa pandemik 23. Dah ada orang register. Cikgu Muhtanuddin lah ada tu dah register semalam. Semalam Tok Abah sebut kali pertama. Ada link kat atas, ya. Konten kat atas ada link, press link dan register. Dan mulai semalam dah ada dia punya super early bird punya apa nama offer lah. Untung lah, paling untung, ya. Dan pada 25 hari bulan, 2 hari kemudian pada hari Sabtu, Tok Abah akan buat keluarga bahagia ibarat syurga di dunia. Itu kata seorang ulama pada Tok Abah. Kalau kamu membentuk keluarga bahagia ibarat dapat syurga di dunia. Itu tajuk nombor 2 pada 25 hari bulan. Ni untuk keluarga. Tu memang jom ramai-ramai, ya. Satu gadget min 10 orang boleh attend kat rumah, ya. Pasang kat skrin TV ataupun kat ada skrin layar, ya. Satu kampung boleh tengok. Seronok, ya. So keluarga bahagia ibarat dapat syurga di dunia. 25 pun Cikgu Muhtanuddin sudah register. Kau, ni Cikgu Muhtanuddin bersama kita ni. Jadi orang lain jom sama-sama, ya. InsyaAllah. Jangan lupa, ya, mudah-mudahan. Dan semalam Tok Abah cakap pada satu kumpulan manusia bagaimana mengenali secara fizikal. Ramai orang yang dapat bersama, syukur, Alhamdulillah. Tok Abah excited. Belum ingat 2-3 orang. Rupanya dapat juga 115 orang, ya, dalam diam. Okey. Alright. Azan, terima kasih. Ita Arifin, Fauzia Maknayan, terima kasih. Arna Safura, ya, Kharisun Ramli, Dahlia Alia. Okey. Jadi bagaimana kita nak memperkasa emosi untuk bahagia, berjasa. Kena berjasa. Khairunas anfa'uhum linnas. Orang yang paling baik bermanfaat, yang paling bermanfaat. So kita kena berjasa dan insya-Allah kita bahagia duniawi dan ukhrawi. So jom kita perkasa emosi. Because man, ingat, ya, Tok Abah sebut awal-awal tadi kata pakar-pakar psikologi. Bukan Tok Abah je yang mana-mana. Pakar psikologi kata, when you are happy, only when you are happy you can give your best. Kalau tak happy tak boleh buat kerja ke? Boleh. Tapi sukar nak, kata tu, menghasilkan prestasi yang terbaik, terunggul, when you are not happy. Sebab kita adalah kimia dalam badan, hormon-hormon yang menyokong, ya, kita kurang, ya, dalam badan kita. Sebab tak happy. When you are happy, insyaAllah, you can give your best. When you give your best, awak akan lebih berjasa, bermanfaat pada orang lain. Dan mudah-mudahan, ini dia, bahagia duniawi dan ukhrawi. How about that? Dan doa Tok Abah sejak umur 41. Wahai Allah,
jadikan aku sebab orang lain berubah, orang lain bahagia, orang lain berjasa, orang lain dapat hidayah. Itu doa untuk Abah. Because one of my sifu namanya Marianne. Ya, tu Abah ambil apa ni, neuro apa ni, NLP. Susah nak sebut. NLP tahun 80-an kot. Abah belajar NLP kali pertama ya. Neuro Linguistic Programming. Orang ramai semua orang sekarang jadi belajar NLP. Tu Abah belajar daripada Marianne. Marianne yang apa nama coach. Umur dia dalam 30-an. Umur Tok Abah pun satu 30-an juga. Ya. So dia pandang Tok Abah. Dia bagi satu nota kecil. Marianne ni. Tak tahu kenapa Tok Abah yang ditarget ya. Mungkin masa tu yang paling comel kot peserta dia. Mungkin lah. Ya. So dia bagi Tok Abah note. Ya. Apa dia punya nota? Apa nama? Apa dia tulis kat Tok Abah tu satu nota. Tulis tangan tu. Dia tulis tangan. Ya. Be the reason. Leave someone in a better state. Leave someone in a better state. Tok Abah kata, Tok Abah faham lah. Kita belajar cakap Jawa dan cakap orang putih je. So memang kita faham lah. Ya. Leave someone in a better state. Tulis tangan tu. Tok Abah tengok sampai lama Tok Abah pegang nota tu ya. Leave someone in a better state. Dan Tok Abah pun, itu yang Tok Abah mula berdoa. Wahai Allah, jadikan aku sebab orang lain bahagia, orang lain berubah, orang lain dapat hidayah, orang lain lebih berjasa. Make me the reason. Kita tak boleh ubah orang. Sebenarnya bila Tok Abah baca quotation ni, kata-kata mutiara daripada sarjana dunia. Dia kata, jadi sebab dapat seorang guru yang hebat dapat mengubah ribuan manusia. Tok Abah senyum. Salah tu. Tapi lah dia orang putih. So jadi sebab kamu kena sebagai seorang guru yang hebat akan mengubah ribuan manusia. Mengubah. Kita boleh mengubah manusia. Kalau manusia boleh ubah manusia, takkan Nabi Muhammad SAW tak boleh mengubah pakciknya Abu Talib. Come on. So dia sarjana, dia pandai. Ya, dia punya kata-kata hikmat dipegang oleh jutaan manusia, tapi Tok Abah pandang geleng kepala. Bukannya pandai, tapi Tok Abah kurang setuju. Sebab ialah pada mata kasar, macam kita boleh mengubah manusia. Mana mungkin. Manusia boleh mengubah dirinya sahaja. Itu pun dengan izin Allah. Betul tak betul? So jangan sombong ya, Failah Kamsah. Jangan sombong Failah Kamsah. Jangan sombong para inspirer. Jangan sombong coach-coach. Jangan sombong para motivator dunia. Ataupun penulis, ataupun profesor-profesor. Please ya, jangan marah. Profesor, jangan kata, aku telah mengubah ramai manusia. Sebab aku ramai orang berubah. Come on. Yang boleh kita ubah siapa? Diri kita. Itu pun tak termampu kadang nak mengubah diri. So hari ni, ya, jom kita perkasakan emosi untuk merangsang diri dan merangsang, facilitate manusia untuk lebih bahagia first. Because when you are happy, you can produce your best. InsyaAllah. So bahagia, berjasa, mudah-mudahan awak kata tu berjaya. Duniawi dan ukhrawi. Tok Abah kata apa? Jangan minta gelas kosong. Kalau masuk restoran, minta teh tarik kurang manis. Tak apalah. Awak minta Nescafe kurang manis ke, Horlick ke, ataupun kopi ke, lantaklah awak punya favorite drink. But my favorite drink is teh tarik kurang manis. Minta teh tarik kurang manis, confirm dapat gelas atau cawan. Dapat mungkin lapiknya, mungkin dapat sudu, mungkin dapat straw. You minta satu, dapat 3-4 perkara. Barang siapa kejar dunia, you tak dapat pun dunia. Siapa kata? Rasulullah SAW yang sebut. Takkan silap. Barang siapa kejar dunia, dunia semakin laju, you tak terkejar. Terus semakin ramai orang kecewa, stres. Ya, sampai macam-macam, emosinya koyak. Ini perkataan sekarang. Emosinya koyak. Tetapi barang siapa kejar akhirat, semata-mata kerana Allah, apa jadi? Allah akan jadikan dunia kejar kita. Tak payah kejar dunia, kejar akhirat. Dunia kejar kita, insya-Allah. Janji siapa? Janji Rasul. Based on wahyu Allah. So jom adik-adik, langkah pertama untuk memperkasih emosi, rapatkan hubungan dengan Allah. Kejar akhirat. Kejar akhirat. Kejar akhirat. Itu sebabnya pagi-pagi Tok Abah sebut ya. Pagi-pagi Tok Abah sebut pada semua orang. Ya, pastikan pergi kerja pasangnya untuk cari redha Allah. Ramai orang, ramai means 98%. My survey. Orang lain punya survey Tok Abah tak tahu. My survey, Tok Abah tanya. Okey, peserta khusus ya. Tengoklah 50 ke 500 ke. Pagi tadi, angkat tangan yang
Pasang niat sebelum bertolak ke tempat kerja. Aku hari ni nak cari rezeki yang halal, nak cari ilmu, nak buat yang terbaik, nak tolong orang, nak senyum, nak bagi salam, nak buang dosa. Angkat tangan. Daripada 100 depan, 1-2 angkat tangan. Dia pasang niat. Dan tiap kali Tok Abah ada audience offline, berhadapan, Tok Abah akan tanya. Itulah survey Tok Abah. Scientific? Tidak scientific. Boleh pakai tak? Sebagai panduan, why not? Tak bolehlah buat satu rumusan. Tapi based on my group of respondents, maka sekitar 1-2% yang pasang niat. And kata ulama guru Tok Abah, kalau kita pergi kerja tak pasang niat, maka kita dapatlah apa yang kita dapat. Gaji, naik pangkat, puji-pujian, appreciation, what have you. But takut-takut tak dapat pahala. Sebab innamal a'malu binniyah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay. So, Wati Ghazali, saya Syaiful Anwar, okay. Lita Niza ila Madil, jom. Kita hari ni nak pergi kerja, pasang niat. Aku nak kerja, nak cari rezeki halal. Wow. Setiap langkah dapat pahala. Every second dalam perjalanan di tempat kerja, dalam perjalanan balik dapat pahala. Because of the niat. Siapa kata? Guru Tok Abah. Siapa nama dia? Sibuk cakap guru. Ada orang perli tahu. Sibuk cakap guru. Entah siapa guru dia. Kan ramai orang yang memang hatinya tak tahu macam mana. Kita cakap je, mesti dia komen. Komen tu pula komen menyakitkan hati. Perasaan guru. Ya ke dia ada guru? Ataupun ni mandai je. Itu komen yang Tok Abah dapat tahu. Masa muda lah. Sekarang ni tak tahu lah. Mungkin kalau ada. Siapa guru dia? Okey. Tok Abah sebutlah. Guru yang cakap tentang barang siapa pergi kerja tak pasangnya, takut-takut tak dapat pahala, kosong pahala ialah Allahyarham Datuk Dr. Profesor Mahmud Saidun. Itu guru Tok Abah. Dan ramai disokong oleh ramai guru Tok Abah lain. Siapa? Kebanyakan guru Tok Abah dah meninggal. Allahyarham Ustaz Al-Fadhil Ustaz Fadli Al-Yamani cakap benda yang sama. Allahyarham Ustaz Datuk Haruddin pun kebanyakan guru Tok Abah. Allahyarham Ustaz Ismail Kamu cakap benda yang sama. Buat apa pun kena pasang niat lah. Barulah dapat kekuatan. Itu dia. So, doa banyak-banyak, pasang niat untuk dapat jadi orang yang bermanfaat, lebih ceria, lebih gembira. Sebab bila kita pasang niat, Allah bagi kita ilham, bagi kita tenaga, bagi kita inspirasi, dan of course bagi kita emotional strength. Hari ni topiknya ialah jom perkasa emosi untuk bahagia, untuk berjasa, mudah-mudahan berjaya duniawi dan ukhrawi. Dan kejayaan adalah satu perjalanan. Kejayaan always in progress, always under construction. Jangan ada seorang pun perasaan aku sudah berjaya. Jangan. Of course lah, bolehlah berjaya buat rumah, yalah, betul lah. Tapi so many people have houses but they don't have a home. Jadi dah ada rumah pun belum sempurna lagi. Dah ada rumah. Okeylah, dah cukup dah. Alat perabot dah ada, semua dah ada. Apa lagi? Ramai orang ada rumah tapi tak ada rumah tangga. Rumah tangganya goyah, tak bahagia. They have a house but they don't have a home. Fikirkan. Okey? Nombor 1, rapatkan diri dengan Allah, doa banyak-banyak agar kita dapat, kata orang tu, kemantapan emosi untuk bahagia, berjasa, mudah-mudahan berjaya duniawi dan ukhrawi. 1, Zainab Hassan, terima kasih. Zul Aziz, terima kasih. Nur Syatira, Rosnah Jusan, terima kasih. Hamsia Adam, Hanim Muhammad Said, dan Tok Mak pun orang kata Hanim juga kan panggilannya, Safia Robia, Daeng Zarina, Nazli Rose, dan sahabat-sahabat yang lain. 834 in class. Please like and share. Beritahu orang lain. Mudah-mudahan 1. Yang kedua, untuk memantapkan emosi, one positive thought in the morning, kata pakar psikologi. One positive thought in the morning will make your whole day positive dan emotionally, kata orang tu, rewarding. So, tip kedua, bangun tidur dengan senyuman. Kalau boleh menghadap kiblat, angkat tangan doa. Pagi tadi, jam Tok Abah, jam handphone naik, alarm pukul 6. Tapi belum pukul 5 Tok Abah dah terkejut. Tapi sebab letih, sebab malam tadi Tok Abah cari ilham, baca nota, siapkan nota sampai pukul 12.30 lepas tu pukul 1 suku Tok Abah tidur. So pukul 6 tu bangun. So Tok Abah tengok, pukul 5 ni tak apalah. Doa lah waktu tahajud. Tak larang nak bangun, Tok Abah doa lah atas sambil pagi. Lepas tu pukul 6 duduk,
berdoa, Tok Mak terus pesan, pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan ya. Dia rupanya masih sayang cinta kat kita yang dah bangka ni. Pelan-pelan. Awak tu bukannya muda lagi, pelan-pelan, pelan-pelan, jangan kalang kabut. Aduh, dia yang patut pelan, dia disuruh kita perlahan juga. Tapi memanglah, orang tua-tua kena slow down. Apa prinsipnya bangun yang sihat? Duduk ya, 30 saat, terkejut, gerakkan badan, ambil nafas, duduk 30 saat, ya, gerak badan, doa dan sebagainya, and then baru bergerak, ya, supaya darah dapat settle down, jantung kita settle down, sebab ramai orang kena heart attack in the morning. Ramai, ya, ramai mean 80-90% orang meninggal dua sebab jantung ialah pukul 3, 4, 5 pagi. Perasan tak? Itu yang kajian demi kajian demikian sebab itulah dia tak ready, badan dia tak berjaya, awak dah bergerak. Ialah yang penting bukan itu. Iaitu semua asbab. Pentingnya malaikat maut dah sampai, ya. So dia tak berubah walaupun 1 saat. Okey, Siti Afsah Kula, terima kasih, ya. Abdul Roni, ya, Abdullah, terima kasih. Zaliha Awang, Azlina Sulaiman, Tommy, PTS Lee, Cik Yan, ya, Umairah, Zainab Hassan pun ada, Puan Zainab, Siti Mariani ada, terima kasih. Nombor 1, doa banyak-banyak, dapatkan hubungan dengan Allah, pasang niat sebelum pergi kerja. Nombor 2, bangun tidur dengan senyuman, angkat tangan doa, ya. Kalau boleh menghadap kiblat, sekarang kita dah reverse tempat tidur, tak ikut sunnah sangat sebab atas sebab teknikal. Tok Abah dah Tok Mak belah kanan, Tok Abah belah kiri sebab nak dekat dengan toilet. Ada sebab tu lah, ya. Sunnahnya laki-laki belah kanan, tapi tak mengapa, ya, sebab antara dua mudarat sabda Rasul, buatlah yang kurang mudarat, ya. Datanglah harusnya, ya. Nazri Rose tadi, Nurani Muhammad Johan, Milky White tu dia susu kot. Hawa Adam Masrah Harun. So, nombor 2, bangun tidur dengan kata tu, dengan senyuman dan doa, dan senyum minimum 30 saat. Tapi kita doa dalam 1-2 minit. So, senyum kita pun 1-2 minit, insya-Allah lah. When you smile for 20-30 seconds or more, then your brain will instruct your body untuk merembeskan endorphin tu dah tanganu, ya, endorphin buat awak happy, ceria. And then enkephalin buat awak immunity system. Yang ni anak Tok Abah Muhammad Syakir kata kita keluarkan kita punya immunity system yang semula jadi dengan enkephalin. Dan nombor 3, kita akan dapat dynorphin, hormon yang bagi kita tenaga dan semangat. Barulah boleh bahagia, ya, barulah boleh emosi kita mantap. Bangun tidur dengan senyuman. Ini practical ke teori? Of course very practical. Juta-juta orang dah buat. Tok Abah, maaf ya, bukan sombong, Tok Abah dah buat sejak muda sampai ke bangka. Jadi jangan kata teori lah, tak. Norani, terima kasih. Wida Warren, terima kasih. Rosni Hassan, Norizan AH, ya, Nora Hamzah, ya, Hawa Adam, Zainab Hassan tadi. Jadi Puan Zainab Hassan ni memang sentiasa akan mencatat apa yang Tok Abah cakap, atau siapa-siapa guru cakap dia akan catat. Sebab ilmu itu ibarat kuda liar, kata Al-Ghazali ataupun Syafi'i, tak ingat salah satu ya ulama tu. Ilmu itu ibarat kuda liar, tambahlah dia dengan mencatat. Tambahlah ilmu yang macam kuda liar tu dengan mencatat. Mencatat kat nota, kat iPad, kat you punya gadget, tak kisah, catat. Jangan kata, aku masih ingat. Jangan sombong. Kita ni nasia, insan. Dari perkataan-perkataan nasia, bermaksud lupa. Okey? Fariza, Wati Ghazali, ya, Ruhazan Idris, Fazliana Abu Basan tadi. Okey. So, insyaAllah, ya. Tetapi Tok Abah lupa satu lagi ni, sebab Tok Abah tadi terlupa lain. Untuk sentiasa bahagia, emosi kita mantap. Sebenarnya sebelum tidur kena programkan minda. Tok Abah terlupa tadi. Ya, overlook. Selepas doa, programkan minda. Tok Abah tiap malam sebelum tidur pun dah buat sejak muda lah, sejak umur 30. Ya, to be exact 33. Dapat PhD je Tok Abah buat. Kenapa dapat PhD buat? Baru belajar. Jangan tidur sebelum programkan otak, kata profesor. Buat apa nama Allah Muhammad, lupa nama profesor tu, Profesor Tok Abah. Dia kata sebelum tidur programkan otak awak. Tok Abah pun program lah. Contoh programming, wahai Allah, aku bersyukur dengan semua nikmat yang kau berikan pada hari ini. Segala apa nikmat aku bersyukur, alhamdulillahi ala kulli hal. Lepas tu kalau aku buat dosa, kau ampunkan dosa aku ya Allah. Aku maafkan semua orang ya Allah. Lepas tu ya Allah, besok pagi kalau aku masih hidup, masih panjang umur, kejutkan aku pukul 6 pagi ya Allah. Itu program ya. Kejutkan pukul 6 atau pukul 5 ke, tak kisahlah. Kena kerja tahajud ke, silakanlah. Kejutkan aku pada pukul
Tok Abah buat malam tadi pukul 6 pagi. Dengan keadaan sehat, ceria, good mood, bersemangat nak buat kerja hari ini. Ya. Tetapi kalau aku meninggal dunia esok, ya Allah matikan aku dalam husnul khatimah. Itu programkan otak. So apa yang kita programkan sebelum tidur, what happen? Our subconscious mind, minda di bawah sedar, akan terus mengulang message itu. So ingat, besok pagi bangun pukul 6 dalam keadaan ceria, sehat, bersemangat, berkobar-kobar nak bekerja, ya. Dan kamu akan sehat, ceria, good mood, good mood, good mood. Sebenarnya itu cara nak memperkasa emosi. Tajuk kita pagi ni, jom perkasa emosi untuk lebih bahagia, berjasa seterusnya bahagia duniawi dan ukhrawi. Boleh kan? Jangan kata pula teori. Tak, bukan teori, praktikal. InsyaAllah praktikal. Ramai orang dapat. Dia orang cakap kat Tok Abah pun dapat. Mudah-mudahan jom ya. Okey, program kau otak ya. InsyaAllah. Sehat, ceria, good mood, bersemangat, berkobar-kobar nak buat kerja. So pagi-pagi Tok Mak seperti biasalah dia lupa. Dia kadang dia dapat juga jadual, tapi kali ni tak dapat mingguan penjara. Apa program yang hari ni? Lupa. Alah, hari ni ya kan pukul 10 kan ada rakaman setengah jam. Lepas tu ada kuliah dengan orang-orang CSR. Dengan CSR. You buat program CSR? Tidak. CSR Central Sugars Refineries Sendirian Berhad. CSR. Seronok juga ya. CSR. Nama bagus. Dah lama Tok Abah tak berinteraksi dengan orang CSR. Dah banyak kali buat program dengan CSR. Terima kasih CSR ya. Central Sugars Refinery. Ada dua tempat. Satu kat Kedah, satu kat Shah Alam. Yang Shah Alam tu yang besar. Dulu dia punya bos orang Singapura, sahabat Tok Abah ya. Very nice, very smart, very humble person. Very smart, very humble. Malangnya dia tu handsome. Malangnya ya. Sebab handsome tu artinya cabarannya besar. Tu macam Tok Abah ni kurang cabaran. Kau faham lah maksudnya. Okey. Nombor 3 dah settle ya, program. Nombor 4, apakah tip untuk memperkasa emosi agar bahagia, berjasa bahagia? Apa nama? Berjaya. Bahagia dulu. Because happy people can produce their best. InsyaAllah. Sebelum Tok Abah lupa, selalu diingatkan oleh pihak penaja. Sekali je sebut, kita dah taja program awak. So, program kita pagi ni, FB Live ditaja oleh penama Premium Chocolate. Tok Abah pun pagi-pagi dah minum. Ya. Mai minum secawan, pasti tertawan. Minum secawan, insyaAllah tertawan. Pasti kan, nampak macam sombong. InsyaAllah tertawan. Dan dia akan memang seronoknya kita, sebab kita akan rasa bertenaga, rasa kenyang selama 6 hingga 8 jam. Itu dia punya kajian, ya, dia punya R&D-nya. Lepas tu kita akan lawas perut, ya, dan kita akan seronok lah ya. Dan yang penting lazat. Minuman lazat yang berkhasiat. Jom minum secawan, insyaAllah tertawan. Tapi Tok Abah sebab apa? Dengan asbab minum Premium Chocolate. Link ada kat atas ya, kat konten pin kat atas tu untuk order. Ramai yang dah order melalui kita punya sesi ni. Jadikan jenis sebagai turning point, titik perubahan, yang mental trigger, mental precursor untuk membuat rentetan perubahan positif. Jaga diri, exercise. Tok Abah pernah kata, Tok Abah ni dah umur 70 tahun, kurang sikit exercise Tok Abah berjalan lah. Tapi itulah, kat depan Tok Abah ni ada basikal, ada treadmill. Tapi duk pandang aja. Mudah-mudahan dapat pahala. Mudah-mudahan dapat pahala. Perli ke? Ya, Suhaila Johari, ya, Faizan Dasuki, Sumaya Al-Izzah, Zubaidah Mak Yaakob, ya. Dan juga Tok Abah nak wawarkan program Tok Abah webinar. Ada konten, link kat konten pin kat atas tu. 23 September. Komunikasi dinamik di masa pandemik. Seronok. Berbaloi. Komunikasi kat rumah akan berubah. Komunikasi ke tempat kerja dalam masyarakat akan berubah. Especially dalam konteks pandemik. Dan ini minta kita punya majikan untuk mereka yang bekerja untuk hantar awak. Because it is part of Invis Training. Kita bagi juga e-certificate ya. Certificate online. Untuk ditunjukkan pada bawah, see, I've attended the course. Yeah, so this will meet some of my training requirement. Walaupun dalam PKP. Gitu. Dan pada 25 September, ini untuk prep adalah personal ya. Kalau bos nak hantar, boleh. Kalau wakil rakyat nak hantar, menteri-menteri baru nak hantar, you punya constituents, silakan. Ya, pada 25 September, rumah tangga bahagia ibarat dapat syurga di dunia. Itu tajuknya. Untuk dalam keadaan sekarang ni ya, difahamkan statistik lebih 70,000 pasangan Islam bercerai dalam masa pandemik ini, dalam masa 1 tahun setengah, up to June ya, tak sampai 1 tahun setengah maksudnya ya.
70,000. Tak salah tak apa, 79,000 ya. Cek Google. Berapakah jumlah sebenar? Ya, tapi 70,000 lebih pasangan orang Islam bercerai dalam masa pandemik. Sedih tak? Sangat sedih. Runtuh 70,000 masjid, sangat-sangat menyedihkan. Rentetannya banyak generasi yang tergugat. Anak-anak, ipar dua, kedua-dua keluarga besar tergugat. Dahsyatnya impaknya. So itu sebabnya Tok Abah terpanggil untuk membuat webinar pada 25 September, keluarga bahagia ibarat dapat syurga di dunia. Itu sebenarnya kata seorang ulama pada Tok Abah. Tok Abah pinjam kata-katanya sebagai tajuk webinar. InsyaAllah berbaloi. Seronok. Ya, 10 pagi sampai 12 pada, sebut 12 je, pukul 1 pun kadang belum habis sebab soal jawab yang banyak. Tok Abah layan selagi boleh ya, insyaAllah. Okey, Wati Ghazali begitu ya. Begitu kawan-kawan ya. Link ada kat atas tu, content feed kat atas tu ada dah. So just press the link dan register ya. Okey. So yang keempat, untuk kita memperkasa emosi agar bahagia, berjasa, and then mudah-mudahan berjaya dunia dan akhirat dengan hidupkan sunnah-sunnah harian ya, daripada tidur sampai ke tidur. Sejak tidur je, bangun tidur, sebelum sampai ke nak tidur balik, amalkan sunnah. Bangun tidur dengan senyuman ya, masuk bilik air kaki kiri dengan doa ya, Allahumma innaka minal hubuthi wal khaba'is ya, pakai slipper kat bilik air, amalkan sunnah-sunnah ya. Lepas tu ambil wuduk dengan cara yang tertib ya, perlahan-lahan basuh betul-betul, terutamanya tumit ya. Ramai orang ya ambil wuduk tapi tumitnya tak basah, maka di situ akan kena bakar. Tumit akan dibakar oleh api neraka. Ini kisah-kisah yang Tok Abah baca, ulama-ulama pesan, ulama-ulama ajar Tok Abah, asatizah ajar kat masjid, kat surau ataupun majlis-majlis ilmu yang Tok Abah masuk. Tok Abah tak pernah belajar ilmu agama secara formal, kena masuklah majlis ilmu yang tidak formal ya, dari masa ke, bukan dari ke masa ya, setiap masa lah ya. Okey, mudah-mudahan ya. Okey, so kita kena jaga wuduk ya, sebab ramai orang kadang cuai dalam berwuduk ya. Ada yang kena basuh lah, ada yang kena nama sapu ya. Sapu mean kita basahkan tangan ni, sapu ya. Satu sapu apa nama, sapulah, tak basah kuyup. Tapi kalau basuh muka, banyak air, gosok-gosok. Basuh tangan ya, bukan sapu tangan ya, basuh tangan, basuh satu bahagian daripada kepala ya, satu juzuk dari kepala. So basahkan ya, kita basuh ya. So bersunnah dengan sempurna, mudah-mudahan banyak dosa yang gugur ya. Hidupkan sunnah-sunnah dengan sempurna ya. Lepas tu kita keluar bilik air kaki kiri, kita baca doa ya. Lepas tu nak sembahyang, walaupun kita seorang ataupun kat rumah, kalau tak azan pun paling kurang iqamah. Baca pula rukun iqamah, kena berdiri, kena boleh dengar di telinga ya. Lepas tu kita ya sambut jawapan. Lepas tu kita baca surah An-Nas and then mulakan solat ya. Jangan lupa qabliyah ba'diyah. Hidupkan sunnah-sunnah ni. Hidupkan sunnah-sunnah ni. Dan hari ni ni dah tahniah untuk mereka yang dapat sedekah subuh. Itu pun satu amalan yang sunnah yang sangat afdal ya. Sedekah subuh sangat digalakkan. Sedekah anytime is good. Sedekah subuh sangat digalakkan. Didoakan malaikat insya-Allah. Orang yang bersedekah ini setakat kemampuan kita. Every day until we die. Sebelum keluar rumah pasang niat. Sebelum keluar rumah pasang niat. Innamal a'malu binniyat. Dan keluar rumah dengan kaki kiri. Keluar rumah dengan bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyul azim ya. Langkah kaki kiri keluar rumah. Sebelum pakai kasut, make sure kita tengok kita make sure dalam kasut tak ada apa-apa. Especially kalau kasut kita dekat luar. Takut-takut ada kalajengking, ada lipas, ada lipan, ada ular ya, ada katak ya, ada Tok Abah kena sekali. Ada lebah, ada bee. Ada bee, kena sengat tapak kaki Tok Abah. Nasib baik tapak kaki kita tebal ya, tak ada masalah lah kan. So itu maknanya sunnahnya kita make sure kasut kita tu kosong ya, cek ya. Itu pun sunnah. Betul pakai kasut kalau boleh jangan berdiri. Sunnahnya pakai seluar dalam, pakai seluar jangan berdiri, kalau boleh duduk. Sunnahnya berdosa ke kalau berdiri? Tak. Kata nak betul-betul bahagia, lepas tu berjasa, and then baru dapat berjaya.
Gitu. Itu sebabnya salah satu tajuk buku Taubat tulis dengan Tuan Haji Fadli Yusof. Itu tajuk buku sebenarnya tu. Ya, kita kena bahagia, lepas tu berjasa. InsyaAllah kita akan berjaya duniawi dan ukhrawi, insyaAllah. Right? So, hidupkan sunnah-sunnah harian. InsyaAllah anda dan Taubat atas landasan ini betul untuk terus berubah. Ni dah hujung-hujung ni. So, hari ni Taubat nak talk awal sikit lah. Sebab hari ni ada 2 tugas besar. Buat rakaman pukul 10. Lepas tu pukul 12 hingga 2. Bersama-sama dengan sahabat-sahabat daripada Central Sugars Refineries yang Berhad. Tajuknya hari ni ialah bangkit semula. Dengan cara yang magical dan miracle dalam masa pandemik. Bangkit semula dengan magical dan miracle. Bangkit semula untuk apa? Untuk bahagia, untuk berjasa, untuk akhirnya berjaya duniawi dan ukhrawi. Sama aja kebeginian ya. Muhammad Hafizuddin, terima kasih. Wan Ida, Kamil Ahmad Rahman, terima kasih. Ana Zuriana, Siti Aftakullah tadi, Nur J. Musa dan sahabat lain ya. So terima kasih banyak-banyak untuk mereka berkongsi ya. Terima kasih. Pergi balik pada link kat atas tu untuk dapatkan premium coklat ya. Sedap, lazat dan berkhasiat. Minum secawan insya-Allah akan tertawan. Jadikan ia sebagai titik perubahan untuk pergi ke sifat-sifat yang lebih positif, rentetan positif insya-Allah. Dan jangan lupa webinar Taubat pada 23 ya September, komunikasi dinamik di masa pandemik. Tok Abah akan bagi tip yang kau secara praktikal dan magical. Lepas tu 25 September, keluarga bahagia ibarat dapat syurga di dunia. Bagaimana nak memperkasa membentuk keluarga yang bahagia dalam masa pandemik ataupun dalam masa yang lain insya-Allah. Berbaloi, seronok ya. Jom ramai-ramai beritahu kawan-kawan datang ramai-ramai ya. So, akhir kalam ya. Akhir kalam ya, yang untuk pagi ni, tolong kotakkan masalah awak. Jangan bawa masalah rumah ke tempat kerja. Jangan bawa masalah kerja ke rumah. Cakap tenanglah, boleh. Boleh. Ya. Wahai Allah, aku nak pergi kerja ni untuk cari rezeki halal. Pasang niat. Bila awak pasang niat untuk fokus pada niat tadi, maka awak telah tinggalkan masalah-masalah kat rumah. Ya, aku nak buat yang terbaik. Aku nak senyum kat semua kawan kaki tangan dan customer. Aku nak buang dosa kat tempat kerja. Macam mana nak buang dosa? Barang siapa kerja kuat sampai penat waktu petang, kepenatannya mencuci semua dosanya. Pasang niat. Aku nak berikan yang terbaik. Aku nak berikan khidmat pada customer aku dengan terbaik. Aku nak tolong bos aku. Aku nak bermanfaat dengan kawan sekerja sebelum balik. So, bila awak fokus pada niat-niat awak dapat compartmentalize. Dapat kotakkan masalah rumah di rumah. Dan macam mana nak kotakkan masalah kerja supaya tak balik ke rumah? Ini dia. Sebelum balik rumah aja, sebelum habis kerja, duduk kat kursi. Kalau boleh menghadap kiblat. Ya, senyum. Programkan otak. Wahai Allah, aku dah kerja kat pejabat ni sampai dah pukul 8 tadi, pukul 8 ke 8.30 9 ke, sampailah jam pukul 5 ni. Sekarang aku nak balik bertemu keluarga yang aku sayang. Senyum, bayangkan keluarga. Wahai Allah, jadikan aku selamat dalam perjalanan, aku dapat berzikir dalam perjalanan, dan sampai ke rumah aku jadikan aku supaya senyum, ceria, good mood. Aku tak penat, aku good mood, aku tak stres. Tak apalah, cuba tak stres, tak apalah. Sebenarnya bukan tak stres, aku kurang stres ya. So, jadikan aku balik rumah senyum, good mood. Barang siapa masuk rumah dengan basmalah dan surah Al-Ikhlas, penghuni rumah dan jiran-jirannya, ya, jiran-jiran pun terhindar dari kemiskinan. Tak miskin harta benda, tak miskin kasih sayang, tak miskin adab, tak miskin kemaafan, tak miskin keimanan, tak miskin insya-Allah. Masuk rumah pun dah berubah. So, bila kita dah programkan supaya jadikan aku kat rumah good mood, sampai rumah good mood, ceria, sehat, seronok, tak stres. Jadi awak tinggalkan semua masalah kerja kat office. Sekarang awak fokus pada rumah. Itu cara nak mengkotakkan, nak compartmentalize your work-life integration balance tu. Supaya tidak bawa masalah kerja kat rumah, masalah rumah kat tempat kerja dan sebagainya. Boleh buat dengan doa, dengan faham, dengan ilmu, dengan istiqamah. Ya, insyaAllah ya. Cik Embun, Cik Embun ada, Cik Embun. Fatimah Emma, Nur J. Musa, Cik Rin Bling Bling tadi, Nil Sahrina Saad, Lan Pipe Packer, Syah Awang, ya, Aminah Kunjiru, Salasyah dan sahabat-sahabat yang lain. Terima kasih. Oh, Jasni Ahmad tadi ada.
Dan tuan-tuan perempuan adik-adik yang tak Tok Abah sebut, jangan marah. Happy birthday to you yang nyebut hari lahir. Happy anniversary. Happy working day. Happy working from home. Whatever you are doing, be happy. Ya, mantapkan emosi sebab orang yang bahagia dapat menghasilkan yang terbaik. Bahagia, berjasa, mudah-mudahan berjaya. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.